At Alicia side. Hi guys, Assalamualaikum semua. Welcome back to my YouTube channel. Thank you so much di antara korang yang sentiasa like, comment and subscribe dekat Putri punya YouTube channel. So hari ni Putri nak share dengan korang mengenai kejadian ataupun kes pembunuhan yang berlaku pada 7 tahun yang lalu. Putri tak rasa ramai tahu pasal ni sebab Putri sendiri pun baru tahu pasal kes ni, di mana ada seorang wanita ni di mana dia telah dituduh, okey, tanpa semena-mena telah dituduh dan telah dibunuh ataupun kita kata dipukul sampai mati oleh ramai perusuh-perusuh time tu yang ada dekat depan balai polis. Okey, disebabkan apa? Atas tuduhan dia telah membakar sepotong kertas yang didakwa kertas tu adalah kertas potongan Al-Quran. Sebenarnya kes ni dah viral, okey, dan dia ada video dia, okey, di mana video tu dah tersebar luar dekat media sosial, tapi Putri tak nak letak dekat dalam Putri punya video ni sebab nanti Putri punya ni kena violent dan Putri punya YouTube kena ban. So Putri minta maaf. Kalau korang nak cari video tu, korang carilah, okey, dekat Google ke mana ke Siapakah gelaran wanita tersebut? Nama dia adalah Farkunda Malikzada yang dia ni baru je berusia 27 tahun pada time tu. Cerita dia macam ni. Masa tu dia dalam perjalanan ataupun dia nak pergi ke masjid lah, and then masa dia nak pergi tu dia terjumpa dengan satu potongan kertas dan tanpa dia fikir panjang, dia just macam, oh kertas ni kan macam sampah kan, so dia ambil kertas tu and then dia buang lah, okay, kertas tu dekat tempat pembakaran sampah. Jadi time tu ada seorang tok siak ni, okay, dia nampak Farkunda ni buat apa, di mana dia telah campakkan kertas tu masuk ke dalam tempat pembakaran sampah kan. And tok siak ni terus assume and terus tuduh telah bakar Al-Quran. Di time tu Farkunda ni pun mempertahankanlah diri dia dan hak dia, macam mana ada dia buang apa Al-Quran ke apa. Dia kata dah kertas tu bukannya Al-Quran. Tapi tok siak ni nak juga mempersalahkan jugalah perempuan ni, kata, oh tak ada, engkau memang aku nampak engkau pergi buang benda tu dekat dalam tempat buang bakar sampah tu kan. Sampailah benda ni berlaku and benda ni tersebar dekat sekeliling. Penduduk kat situ semua dengar lah yang mengatakan, oh perempuan ni bakar Al-Quran. Tanpa semena-mena, kesian betul dekat Farkunda ni. Sebab apa tahu, dia ni telah dihakimi dengan penduduk yang dekat situ dan macam, oh kau ni sebenarnya bukan Islam and kau ni sebenarnya tali barut Amerika. Sampai tahap macam tu Dia kata yang Farkunda ni sebenarnya telah menghina Al-Quran dengan cara dia telah buang benda potongan kertas tu dekat tempat bakaran sampah. Salahnya kesian sangat dekat perempuan ni. Sebab apa tahu, dia mempertahankan yang bukan, dia tak buat benda tu, okey, dah salah faham ni, bukannya potongan Al-Quran, tapi apa je alasan ataupun keluar daripada mulut dia tak diterima dengan orang-orang dekat situ tahu. Dan apa yang lagi kejam adalah Farkunda ni telah dipukul berkali-kali. Yang paling tak boleh belah, polis ada tahu kat situ, tapi masalahnya polis ni macam endah tak endah je, peduli tak peduli je, dia tengok je Farkunda tu kena pukul dengan orang-orang ramai kat situ. Jadi kesian sangat sebab apa tahu, Farkunda ni dia ni diheret dekat atas jalan. Lepas tu dia kena pukul, lepas tu dia kena pijak, lepas tu pun dia kena baling dengan kayu. Yang paling menyayat hati, dia ni telah dilanggar dengan kereta. Dia ni telah diheret lebih kurang dalam 200 meter tau. Sampailah dia ni tak bernyawa lagi. Korang bayangkan betapa kejamnya time tu Farkunda seorang-seorang kat situ. Kau bayangkan diri kau seorang-seorang kat situ and then kau mempertahankan hak yang macam dia tak buat, dia tak salah, tapi semua orang menghakimi dia. Masa tu dia dah tak bernyawa lagi, tapi mayat dia ni telah dipukul, telah dihentak dengan batu besar. Tubuh dia ni diseret dekat pinggir sungai, lepas tu dibakar. Orang yang nampak kejadian tu, diorang tak buat apa pun. Diorang just tengok and diorang record. Itu yang perlu kata masuk media sosial video dia tu. Disebabkan kejadian ni, semua institusi kemanusiaan dekat dunia ni kecam tindakan apa yang dilakukan dengan semua orang dekat situ. Apa tahu, dia kecam dengan macam, kau kenapa kau apa atas tindakan kau ni, memandai-mandai nak hukum orang tu tanpa kau selidik betul-betul, tanpa ada bukti yang kukuh. Apa rakyat Afghanistan yang kata dekat time tu? Dia kata inilah sebenarnya hukum yang sebenar-benarnya untuk menghakimi orang yang membakar potongan ayat Al-Quran tu. Adalah hukuman yang tepat. Itu apa kata rakyat Afghanistan lah pada time tu. Ini disebabkan pressure ramai gila kecam kan. Okay, negara Afghanistan ni, kenapa kau buat
macam ni? Kenapa tak ada tindakan undang-undang yang betul? So, tanpa diorang ni buang masa, diorang pun buka lah kertas siasatan and check, nak tengok lah, nak buatkan siasatan lah betul ke, tak betul ke, sama ada si Farkuda ni dia ni telah membakar Al-Quran. Tapi lepas je siasatan dijalankan, penat diorang cari ni, jenuh diorang cari dan penat diorang pastikan betul ke itu adalah potongan Al-Quran, kertas Al-Quran, tapi penat diorang belik-belik tak ada. Bukan. Okay, faham tak? Bukan. Tapi sebenarnya itu adalah kertas yang ada tulisan ayat Parsi. Korang faham tak? Memang Farkuda ni telah dianiaya, difitnah, dibunuh secara beramai-ramai dan tanpa ada simpati dengan sesiapa pun pada time tu secara beramai-ramai. Pembunuhan tu dilakukan beramai-ramai bukannya seorang dua, tapi memang penduduk kat situ buat dia macam tu, assume dia buat macam tu. Jadi kesianlah dekat Farkuda ni kan. Seramai 26 orang polis telah cekup diorang ni ataupun polis telah tahan diorang ni untuk buat siasatan lah. Pelaku dia ni adalah sebagai pelaku yang paling main dekat situ yang macam memang betul-betul seksa si Farkuda time tu. Masuk kat situ pun ada anggota keselamatan. Aku pun ada bagi tahu korang macam mungkin kat situ ada polis ke, ada apa ke. Jadi dia ni pun telah ditangkap juga. Korang faham tak? Bila anak dia macam tu, okey, bapak kepada Farkuda ni, dia sebenarnya sangat-sangat sedih. Sebab apa tahu? Farkuda ni seorang anak yang baik, yang taat dan memang sangat mencintai Al-Quran. Pak Farkuda ni bukan biasa-biasa orang alim. Dia mengajarkan ilmu agama Islam. Farkuda ni time tu pun dia tengah buat hafalan Al-Quran, tengah nak lengkapkan dia punya hafalan Al-Quran sebab dia tengah belajar tau dekat universiti dan memang mendalami ilmu agama Islam. Kau nak tahu tak apa jadi dekat Tok Siak tu? Tok Siak tu memang apa lagi lah, sebab dia yang main kan, dia yang mencetuskan benda tu, jadi telah ditangkap dan telah diberikan hukuman mati. Rupanya ada sangkut paut antara Farkuda ni dengan Tok Siak tu. Sebab apa? Sebenarnya potongan kertas yang si Farkuda bakar tu sebenarnya adalah tangkal azimat yang dijual oleh Tok Siak tu, yang mana sememangnya bertentangan dengan Islam. Maksudnya tak tahulah dia sesat ke Syiah ke apa kan. Tapi tak faham main dia kenapa sampai dia nak bunuh perempuan tu. Kesian kan. Dia polis buat siasatan, penuduh ataupun Tok Siak tu pun dia ada simpan dadah Viagra, iaitu satu ubat yang digunakan untuk merawat mati pucuk dalam kalangan lelaki. Peristiwa kematian Farkuda ni diabadikan dekat dalam bentuk monumen sebagai simbol kesaksian untuk berjuang tanpa henti melawan kejahilan, ketaksuban dan kebencian terhadap wanita. Kat sana ataupun kita tahulah sebelum kita maju kan, diorang ni macam kata perempuan ni lemah, perempuan ni tak layak untuk hidup kan. Sampai ada macam kalau kita belajar pasal sejarah ke apa semua kan, kita tahu benda tu yang di mana kalau anak perempuan, kalau anak lelaki diorang akan jaga, kalau anak perempuan diorang akan terus bunuh. Macam tak, sebab betul-betul diorang tak suka perempuan kan. Macam tu lah, korang faham tak? So apa iktibar yang kita boleh ambil dekat dalam bagi tahu kat korang ni adalah kita apa-apa ke, semua benda yang kita buat ke, jangan terus assume, cakap dia yang bukan-bukan. Walaupun kita nampak dengan mata kepala kita sendiri, tapi kita still kena siasat. Bukannya kau terus-terus assume, oh dia ni jahat lah, oh dia ni sebenarnya macam ni lah, oh dia ni sebenarnya macam ni. Tak boleh. So kena pastikan betul-betul sebelum buat hukuman dekat seseorang tu. So korang thank you so much sampai tengok video Putri sampai habis. Jangan lupa like, comment and subscribe. And thank you so much yang sentiasa tengok video Putri sampai habis. Komen dekat bawah nak Putri buat video apa lagi lepas ni. Jangan lupa tekan bell notification. So korang bye and assalamualaikum semua. Bye.